afdal saf ialah di belakang imam. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, kalau datang awal, pahala dia lagi besar berbanding orang yang datang kemudian. Tuan-tuan dah datang awal, tapi ambil tempat paling belakang. Apa maksud dia? Maksud dia, seolah-olah kita tak mengerjakan ibadah Jumaat ini bersungguh-sungguh. Tak guna cuti hari Jumaat kalau attitude ataupun sikap sama. Jadi cuti hari Jumaat di beberapa negeri sebagai contoh, supaya nak bagi tahu rakyat, bagi tahu masyarakat, bagi tahu umat, seronoknya kita ada hari Jumaat. Nabi sebut, Yaumul Jumaat Sayyidul Ayyam. Hari Jumaat ini penghulu segala hari. Maka hari ini tuan-tuan datang ke masjid pakai pakaian paling terbaik, dengan haruman-haruman yang paling terbaik, dengan kedudukan laksana paling terbaik, datang buat pula waktu yang paling terbaik, tak terkejar-kejar. Dan Quran pun larang pergi nak kejar orang nak sembahyang Jumaat, nak pergi kejar-kejar orang pasal tu dia dah terlambat. Sebab tu nak hari Jumaat ni nak kena ada perancangan awal sikit, makan pukul berapa, nak makan. Kalau jenis yang makan sebelum sembahyang tidur, lebih baik dah dia sembahyang dulu baru makan. Kau takut dengkuran dia dengar satu masjid. Lagi-lagi kalau dia dah soal depan dah, cantik lah. Dengkur dia pula soal depan dah. Sebab masjid ni, masjid yang tuan berada sekarang ini, masjid dalam, bahagian dalam ni aircon. Jadi, apa bentuk bunyi pun senang nak dengar. Saya tak nak sebutlah sejarah silam masa pernah terjadi. Sembahyang asar, tahiyat akhir, tiba-tiba ringtone jemaah bunyi lagu Endorfila. Kuat pula tu, satu masjid dia dengar senyumlah, senyumlah. Silap kat situ apa? Imam belum sambung. Pasal mikrofon tu, mikrofon imam dia dengar. Dengar satu masjid, habis maaf tergelap, batal. Jadi jangan ada sejarah hitam berulang lagi. Ini lama cerita, lama sangat. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Baik. Dalam surat Tazkirah sebelum Jumaat, mungkin bagi mereka yang perasan ataupun yang tak perasan, macam pernah tengok Ustaz ni terpilih mana. Astroisis sekarang sedang dengan rancangan hadis open mic. Okay? Jadi sebelum-sebelum ni pun saya selalu tersejarah di sini. Cumanya saya nak share dengan tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian. Bila program itu di-TV-kan, maksudnya sebelum ini saya memang terlibat sebelum TV lagi. Jadi ada persatuan, nama dia Kawan Projek, dia nak anjurkan cara bagaimana nak menghayati hadis Nabi, tapi dalam keadaan yang santai dan ringan. Jadi orang hari ini dia susah nak ambil yang berat-berat. Lebih-lebih lagi di masjid-masjid yang menjadi masjid macam ini, bukanlah masjid yang ada kalian di sekeliling ini. Jarang. Orang yang menginap di sini tak ramai sebagaimana kalau masjid di kampung, masjid di taman. Sebab itu dalam Islam ada kaedah hukum al-waqi', hukum melihat persekitaran. Kalau hukum di Palestin berbeza hukum di Malaysia. Kalau hukum makan daging kenguru di Australia sudah pasti berbeza makan daging kenguru di Malaysia. Di Malaysia makanan pelik-pelik, ada lontarang, ada apa, siamang, macam siamang tak makan lah. Jadi yang ini dipanggil hukum al-waqi'. Sebab itu sebelum dengar apa-apa hukum, pastikan dahulu sumber yang tuan-tuan semua dapat daripada mana, atas isu apa, kenapa. Persoalan-persoalan ini perlu dijawab walaupun nampak remeh. Sebab itu bila orang yang menonton perdebatan antara tokoh agamawan A, B, C dan sebagainya, dia akan balik kepada untuk apa, kenapa, siapa, apa natijahnya. Akhir sekali musuh-musuh Islam kata tak payah kita buat kerja. Memang orang Islam ini disuka gaduh benda tu. Betul?
dengan isu-isu macam itu menjadikan orang Islam lebih baik lagi. Itu salah. Sebab tu nak jadi imam kan tadi bagi tahu, imam jangan panjang-panjang. Kalau jemaah ni macam mana? Kalau jemaah ni di sekitar macam ni, tuan nak masuk kerja, tak ada aktiviti pukul 2, nak ada meeting, nak ada apa. Jadi baca dia pendek-pendek. Tapi jangan pendek sangat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini cuma belakang sah. Baik. Kan? Oh, suka tak kalau tarawih ini lah. Kan? Memang mesti tu. Tapi nak kena tengok persekitaran. Oh, orang masuk video macam itu, tak payah lebih pandang. Khutbah pun tak ada rasa boleh sikit. Okey, kita ikut guideline. Tapi oh, tak boleh. Kan? Jadi nak kena tengok. Tapi kalau di kampung-kampung, sebab tu kita fikah lama yang hari ini saya pernah jumpa ada NGO sebagai contoh sistem Islam. Mereka berani cakap berhadapan khalayak, kenapa kita mesti ikut traditional faith yang dikarang oleh ulama-ulama dahulu. Baik, hal ini perbincangan yang cukup luas kalau dalam isu muamalah. Nanti kalau saya sebut, saya takut saya sebut tapi saya tak jelaskan, tuan rakam ambil lain pula yang awal. Mereka ulama-ulama dahulu akan menjawab kepada permasalahan pada zaman itu, pada ketika itu, pada persoalan dan juga imajinasi ketika itu bagi menjawab hukum fiqh. Tapi ini berbeza pada zaman hari ini. Sebagai contoh, vending mesin masuk duit, keluar air kotak. Mana ada zaman itu? Sebab dalam urusnya itu dalam Islam mesti khabar tu apa? Tu saya beli, saya jual. Tapi kalau beli kat mesin tu, takkan nak sebut saya beli. Kalau mesin jawab saya jual. Melompat je. Jadi nak kena tengok persekitaran hukum wajib. Hari Jumaat kita mula buat masuk pada waktu azan, kemudian azan salat Jumaat. Kalau di kampung-kampung, di situ dalam kita lama dipanggil, hendaklah imam menunggu orang-orang binai. Ini masalah ni. Bukanlah saya kata siapa yang lambat binai, tak sedar. Kan? Tapi kita tidak boleh lama Melayu, Jawi, tunggu orang-orang binai maksudnya apa? Istilah bagi orang-orang kampung yang azan masuk zuhur, azan Jumaat tu baru nak pergi cari timba, baru nak mandi Jumaat, baru nak pakai satu duit basikal, baru nak jalan kaki, tunggu cukup 40 hari Jumaat, barulah mula sembahyang Jumaat. Itu sahaja zaman dia, zaman dulu. Jadi jangan kita hari ini kata apa dah orang dulu tak boleh, jangan cakap macam tu. Sebab tughayyir akam, tughayyir zaman, tughayyir azman. Berbeza hukum itu melihat kepada berbeza zaman. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi dalam program hadis Muhammad kita boleh tengok kiri kanan komen-komen daripada mereka yang menonton. Tidak ada satu rancangan yang spesifik mengajar hadis. Tuan-tuan, kita tadi Islam pasal hadis. Bila mana orang ni dia kata hadis ini susul dalil dia ini, perawi ini ada masalah. Okey, ada pula tim yang lain dia kata hadis yang sama tetapi susul dalil dia berbeza. Perawi ini tidak ada masalah. Bagi masyarakat awam, orang awam yang mereka tidak ada disiplin ilmu agama. Maksud disiplin ilmu agama ni, kita bukan mengaji ilmu agama ni depan TV tak. Tuan-tuan pergi masuk kelas, tengok tokoh ustaz yang mengajar, lecturer dan sebagainya. Kalau yang mengaji kat Timur Tengah lain, yang pelbagai cara yang mengaji kat universiti dalam negara ini berbeza. Jadi bila ambil, akhirnya apa? Tujuannya ialah kesatuan, melahirkan tokoh ilmuwan yang berakhlak. Akhirnya masyarakat dahagakan ilmuwan yang berakhlak.
bukan ilmuwan yang hanya hebat dan tetapi kita ketandusan tokoh agamawan yang berakhlak. Sebab itu orang Kuala Lumpur beruntung mufti kita Dr. Zulkifli Al-Bakri. Bukan saya nak puji ni, saya mengaji dengan dia di Kristi. Kitab Qawaidul Fiqh itu, Masya Allah, dan susah terpal dalam bahasa Arab dalam masa 2 minggu settle. Pergi ke Syria, tanya ulama-ulama masih Syria berkumpul lagi, tanya kenal Zulkifli Al-Bakri ni Malaysia. Datang kepada doktor, dulu masa kat Syria, doktor pergi tak sup ni pasal ni. Oh, anda tak tahu. Anda tak tahu. Dia pergi kat sini, rupanya dia mengaji rumah masjid, shopping komplek, mall, apa semua tak tahu. Itu baru orang mengaji. Kita sampai-sampai negara Arab mengaji pun, mana yang shopping komplek besar. Pergi dulu, tahu dulu. Tetap bagi murah lah, kan? Memanglah hujur dalam niat ihram je. Tu sektor umrah, sektor ni baru pergi tawakiran. Tapi nak pergi ke Kaabah dulu, kiri kanan, oh ni mall, oh banyak mall. Dan ingat tu masuk kirim kubang, kirim jam teko arah. Main game ni banyak sempang. Sibuk nak tengok Mekah juga. Tengok Mekah bila ambil. Baru tahu. Betul ya? Maka kaedah ataupun cara risalah berbeza. Tadi kita dapat komen yang positif dalam hadis Muhammad, cuma ni baru 3 episod. Ada 18 episod. Tuan dan kalau follow rancangan itu sampailah ke bulan puasa nanti. Tapi saya bimbang satu, bila mana ada orang-orang yang akan cari salah dan mempersalahkan. Contoh orang yang saya sebut tadi, saya cuba bawa konteks ilmu hadis ini dalam keadaan yang paling mudah untuk didengar, dipahami oleh masyarakat umum. Sebab orang yang ngaji kitab-kitab yang besar-besar, macam mana dia nak ekstrak supaya kecil tadi, supaya orang zaman dulu. Contoh Imam Bukhari dia mengaji hadis dalam tempoh 16 tahun, 600,000 hadis telah dihafal. Lebih daripada 1 juta hadis sama ada sahih ataupun dhaif dan sebagainya telah dihafal oleh Imam Bukhari. Tiba-tiba hari ini dia kata, oh, ada satu tokoh ulama mentashihkan apa yang Bukhari buat, namanya Albani. Ini jadi isu. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Akhirnya keputusan dia apa? Gaduh. Musuh bertepuk tangan. Rupanya Islam ni untuk pergaduhan. Sebenarnya Islam ni salam, sejahtera, selamat. Tuan kepada Allah. Saya baru 2 minggu pulang daripada kawasan orang asli Pos Malang. Mungkin ada yang terperasan, ada slot di Distro Awani bila mana saya dan beberapa kawan yang perempuan. Saya nak cerita sedikit pengalaman. Masa mungkin pendakwah ini dia suka ambil jalan berdakwah yang mudah, mewah dan juga selesa. Nak panggil ustaz, tak ada lama ustaz nak cakap berapa bayaran. Boleh tahu telefon PA saya. Kita pun telefon PA. Oh, PA pun akan jawab lah. Ustaz ni biasa dia tak minta bayaran, tapi biasa orang bayar panggil RM2,000. Oh. Senang Ustaz menyelamatkan diri. Saya sebut dalam bidang ini. Saya sebut. Bukan saya nak tahu, saya nak sebut. Mungkin itu terjadi pada saya. Sebab mungkin orang telefon saya, ada orang PA saya nak pakai PA, boleh dapat sistem telefon. Oh, Ustaz biasa tak minta, tapi kalau panggil dia orang bayar RM2,000. Okey lah, macam kita RM2,000 tak ada masalah. Jadi kita nak Ustaz ni, kan? Bincang-bincang kecil-kecil, musyawarah okey, bayar RM2,000 tu tak ada. Jadi bila dah datang tengok ceramah tak sampai 10 minit, RM2,000. Ramai lagi orang susah belok. Bila pergi masuk ke Pos Malang,
kawasan Gua Musang, belum tahu daripada Gua Musang nak masuk ke Jendi, nak masuk ke kawasan orang asli itu off-road. Saya pernah sebut isu ini di sini masa kali pertama saya pergi. Masa saya pergi dulu lebih kurang 80 km off-road. Saya sebut kali pertama saya pergi, clutch pedal mobil saya pecah. Kali kedua saya pergi, Allah Ta'ala uji saya. Sebelum nak naik itu hujan. Di Gunung Musang masih hujan. Jadi ada tim mobil yang turun, dia kata tak boleh naik jalan motor. Jadi misalnya ada NGO ni yang hujan nak naik ke tak naik. Dia turun kata jalan motor tak boleh naik. Kita ambil kata sepakat. Polis pun ada, jakwa pun ada, dia kata Ustaz, kita pulang ke Ustaz. Nak naik boleh naik, tak nak naik pun tak boleh. Tapi kalau tak nak naik, perkampungan paling rendah adalah perkampungan orang asli Kristian. Ini saya sebut. Perkampungan orang asli Kristian. Contoh saya cerita nanti bagaimana dakwah orang asli Kristian dan juga orang Islam. Saya kena sebut. Jadi tak apalah kita nak naik juga, tapi dengan syarat masing-masing niat semua kerana Allah. Contoh daripada mana-mana pun, nak buat apa-apa program pun mesti niat kerana Allah. Contoh nak datang masjid tadi, berapa ramai daripada office tadi, dia ada niat kerana Allah. Atau nak sembahyang Jumaat ni niat kerana Allah ada. Jarang-jarang ataupun kadang-kadang. Sebab yang banyaknya, hari Jumaat biasalah aku sembahyang kat masjid. Tak sembahyang kan aku pula orang cakap. Kan tak pergi kan, orang kata kita tak sembahyang Jumaat pula. Nak pergi shopping komplek jumpa pula kawan apa office mate yang perempuan pula. Dia kata kau tak sembahyang Jumaat, viral pula kat Facebook. Ini zaman lagi tu. Jadi dia pun pergi. Dia tidak niat kerana Allah. Bila dia tidak niat kerana Allah, dia duduk kat luar rasa panas, dia tengok orang rasa tak selesa, dia dengar ceramah macam ni, dia kata apa lah, bising-bising pasal niat kan. Dia dengar khutbah pula ni, kenapa tak boleh khutbah selain ada sahaja yang tidak kena. Pasal tu niat dia bukan kerana Allah. Baik, saya kata kita masukkan niat kerana Allah. Bila pergi dalam perjalanan memang ada liku-likunya, jalan yang memang tanah runtuh tapi pakai winch, pakai apa, okey, baik. Sepatutnya sampai petang, jadi sampai malam. Dalam hutan memang gelap gelita. Cuma hebatnya orang asli di sana, walaupun gelap gelita, dia tak payah pakai torchlight. Lampu suluh tu tak payah, dia boleh nampak je. Pasal dia dengan gelap tu sambung. Sungai yang terakhir sebelum sampai ke pos yang perkampungan orang asli yang saya nak pergi. 2 kereta lepas. Saya turun tingkat, kata, okey, nak lari jalan mana ni? Nak seberang sungai. Dia kata, Ustaz, terang je. Okey? Kita semua ready seberang sungai. Sebab sungai yang tak ada ni dia besar. Elok kan? Tengah. Allah. Sangkut ni. Tuan, semalam air naik, hujan tak? Dengan deras. Dah ke depan tak boleh, kereta tak boleh gelap. Okey, reverse pun tak boleh. Sekarang sudah sangkut. Tengok kanan tu. Apa air punya lagi dengan gelap. Mana ada lampu. Kecuali lampu kita je. Ingat pula sebulan lepas Sultan Metro imam keluarga apa meninggalkan air tidur kat Terengganu kan. Tak apa semua tu kau. Allah ni keluar Metro ke depan aku ni. Tak terfikir. Panik memang. Saya turun kita ada 4 orang. Air naik sampai ke tahap pinggang. Dalam kereta air daripada bawah naik. Enjin tak mati, memang saya rem. Saya tengok temperature kereta tu daripada panas tengah turun ke C, enjin pun menggigil. Sejuk. Memang sejuk. Jadi saya buka tingkap, saya kata, okey, yang lain cuba keluar, pergi ke tebing. Kiri kanan ni, orang yang bersama-sama satu tim, dia tergambar, tak sangka. Saya turun tingkap, saya jerit. Mungkin nanti kita boleh tengok dia rakaman ni di bulan Ramadan nanti keluar dalam rancangan hajat. Saya kata, baik, aku dah nak mati. Punya pasal saya terkejut, tergambar. Tak sangka jadi. Saya kereta yang ketiga seberang. Datang satu orang kata, Ustaz, jangan ini. Ini orang SQ. Dia datang, Ustaz, jangan ini. Laptop saya ada.
Dia nak selamatkan footage dia pasal laptop. Kata aku tumbuk kan. Dalam keadaan nama macam ni dia boleh main-main. Kata saya tak pandai benar kan. Mungkin dia pandai benar, tapi dia minta laptop dia. Ustaz jangan risau. Kita belakang selam cari nak sangkut, nak winch tu, nak tarik. Tak apalah, tak apa. Tapi memang lama. Laptop setengah jam ke sejam. Saya ingat saya satu oleh sudah keluar, saya tidak keluar. Dalam hati ikut nak terbit memang. Aku datang, dia tahu susah ni apa ya Allah. Aku nak tahu. Aku nak tahu. Memang usaha kecil berbanding tuan yang berada di hadapan saya ni. Memang tuan ada banyak lagi usaha. Saya tak ada saya bagus. Cuma saya kata, ya Allah, aku datang susah-susah ni aku nak tahu. Sebab saya fikir dulu, saya tahu bagaimana orang asli kat sana. Betul, ni bukan cerita tak sabar ni. Cerita tak kata. Dengan izin Allah, memang dapat tarik kereta saya keluar selamat. Tak apa. Kopiah saja dengan sungai itu. Esok bila cerah matahari, baru saya tahu kawasan itu ada satu ajaran sesat yang sedang terpapar. Bini kepada ayah Ben. Dia ada buat di sana nama kawasan Taman Syurga. Ayah Ben saya tak tahu, mungkin satu kalangan. Tapi bini yang keberapa saya tak tahu. Tapi sempat saya lihat pagar kawasan dekat tepi sungai. Jadi saya kata pada ustaz yang mengajar di kawasan itu, dia kata ini baru lagi. Report pun belum sampai lagi kepada pihak kuasa berkaitan dengan ajaran sesat. Cara dia mudah. Dia bagi duit, tabur duit. Sebab tu ada orang asli dia datang jumpa saya nampak dia main anjing. Saya kata, tuan, dalam Islam tak boleh pegang anjing. Nama kita takut najis dia. Dia kata, Ustaz satu kali Islam, saya 7 kali Islam. 7 kali Islam. Tanya Ustaz, kalau Kristian datang bagi duit, Kristian. Islam datang bagi duit, dia Islam. 7 kali Islam. Oh, saya buat kali. Jadi tak setara nak tegur. Pasal dia 7 kali. Jadi saya kata macam mana nak buat? Dia kata, Ustaz, mari di bawah Ustaz. Ustaz nampak bangunan batu macam rumah dia. Kenapa? Itu gereja. Surah pakai huruf dalam akta tanah untuk orang asli. Dia tak boleh ada satu binaan kekal untuk rumah ibadah. Tapi mereka boleh buat gereja daripada batu. Mereka boleh sponsor anak-anak orang asli mengaji, belajar di sekolah-sekolah aliran agama mereka dengan memberi alarm kepada mak dan ayah. Saya tanya kenapa kita Islam tak boleh buat macam tu? Ada. Daripada dulu sampai sekarang ada surah. Tuan-tuan, cara terbaik untuk dakwah orang asli dengan mengambil orang asli, diajar, dididik tentang Islam dan diajar semula kepada mereka. Itu yang terbaik. Kita mungkin boleh datang, tapi yang paling baik sebab bahasa hubungan adalah orang asli Islam. Dan bila saya tanya hal ini pada Ustaz yang macam mana nak buat Ustaz? Kalau tanya hari raya, Ustaz ni pun nak balik raya. Pasal Ustaz ni bukan Ustaz orang asli, dia pun nak balik raya. Pernah orang asli tak semayang raya? Pasal tak ada betul-betul pendakwah yang mahu turun ke lapangan. Itu saya kumpul sahabat-sahabat semua. Tuan, tengok. Tidakkah kita akan terasa bahawa di hadapan Allah nanti kita akan dipersoalkan. Kita sekarang ni, tuan-tuan, cuba ambil sikap. Jangan menuding jari kepada orang ni, orang tu, dia salah. Cuba jangan ambil sikap. Cuba ambil sikap. Kenapa aku yang tak buat? Betul, Allah Ta'ala bagi pelbagai
Jadi kalau tuan-tuan rasa boleh bantu, pergi bantu. Kalau tuan-tuan rasa tak boleh bantu dengan keuangan, tak boleh bantu dengan tenaga, jangan lupa Nabi ajar kita doa silahul mu'min. Doa senjata orang beriman. Berapa ramai orang yang hari ini kita fikirkan, orang yang sama-sama agama dengan kita di sini dalam keadaan kesejukan. Orang yang tak pernah rasa sejuk, dia ingat tak sedia itu sejuk, mungkin macam sejuk peti sejuk. Orang yang pernah rasa salji di bawah paras negatif, beku dan sebagainya, bayangkan mereka hidup dalam keadaan itu. Tidakkah kita akan esok disoal oleh Tuhan yang menciptakan alam ini, apa yang kamu buat? Sebab itu tidak timbul isu orang luar, orang dalam. Kita ni semua adalah orang luar, orang yang bermusafir. Kita orang dalam kubur, itu orang dalam. Jadi kita ni semua orang luar. Kelak rumah kita akan berada di dalam. Terutama dalam hati Allah sekalian. Jadi perjalanan saya ke sana itu dengan 1001 pemikiran. 5 ke 6 jam perjalanan yang susah, yang kalau lecak setinggi tayang yang bawa oleh Wasallam bentang kapet merah. Tidak, tuan. Sebab tu kadang-kadang saya kat rumah dengan anak, kadang-kadang kita bentang foto. Orang kampung bentang foto. Katil ke bentang foto? Tak ada katil, bentang foto. Dan orang kata sakit belakang dah tidur, tak foto. Saya kata dalam hadis riwayat Tirmizi, bila mana Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu masuk dalam bilik Nabi, tuan pergi ke Raudhah, di antara mimbar dengan makam Nabi itulah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah kita besar ke rumah Nabi besar? Rumah kita besar kan? Rumah kita lebih besar daripada rumah Nabi. Nabi bangkit itu berbekas belakang Nabi. Hai sahabat, berbekas belakang Nabi sebab Nabi tidur atas pelepah kamar. Umar tanya, ya Rasulullah, kau kekasih Allah, kau kekasih Allah, kenapa tidur atas pelepah kamar? Sedangkan raja-raja Rom, raja-raja Parsi, jangan kata kilang paling pokok, bilik tidur pun ada singgah sana, ada air pancuk, ada macam-macam. Apa jawabannya? Wahai Umar, mereka tidak tahu apa yang aku tahu. Entah kan dunia tak mencari. Tetapi last kali kita hanya perlukan sepinggan sekali makan saja pun. Sedangkan kemampuan kita ni berpuluh-puluh pinggan. Kemana sepatutnya pinggan-pinggan ini pergi? Kepada mereka-mereka yang memerlukan. Maka jadi orang Islam bukan untuk Ramadan lalu pemurah, tak. Sekarang pun boleh jadi pemurah. Paling kalau tak ada wang ringgit, Ustaz, saya pun sendiri tak ada wang ringgit, Ustaz, dalam poket tak apa. Senyuman itu juga sedekah. Sekejap lagi lalu tabung masjid, jangan semua senyum. Senyum, semua orang senyum, sedekah. Itu yang selalu saya sebut. Orang yang kadang-kadang dia termasuk duit besar dalam tabung masjid hari ini. Tuan-tuan tengoklah, sebulan dia tak sedekah. Apa saya tak sedekah? Hari tu termasuk banyak. Berkira dengan Tuhan, Tuhan berkira dengan kita. Sebab itu tanya balik, apa tujuan dalam hidup kita? Orang yang datang masjid ni, saya sebut tadi, di atas masih ada lapang, kosong dan sebagainya. Mungkin bagi dia, saya dah selesa dah kat bawah sebab tidak senang nak keluar. So, dia tujuan dia cari juga keselesaan dalam ibadah dia. Tak apa. Sebab tu, bila kita kat Malaysia, kita macam manja sikit. Tapi bila kita pergi umrah, kita pergi ke Kaabah, kita pergi ke Madinah, kadang-kadang kita semayang di depan botol tak. Okay? Punya sesak, pek. Imam baca lama, panjang pun, kita tak pernah komplain. Pasal dia tahu, kalau dia komplain, kita tak tahu nak komplain.
beberapa pihak saja. Seolah-olah kita kata yang benar jadi apa? Bara yang salah jadi debu, tak susah lagi lah. Jadi maksudnya apa faedahnya? Tuan-tuan, masyarakat makin tinggi dengan Islam. Anak-anak muda, berapa lama yang hari ini mak ayah dia cek apa barang dalam beg sekolah, dia cek apa pegangan anak-anak tentang Islam. Pernah tanya? Pernah siapa? Lepas tu yang terbaik sebelum, kalau tuan-tuan masih ada anak kecil, sebelum hantar anak pergi sekolah dalam kereta, dalam kenderaan, okey abang mengucap dulu, ayah nak dengar. Berapa ramai yang hari ini yang tak boleh nak mengucap? Saya minta maaf, saya ada satu kes minggu lepas. Bila mana anak-beranak ni mereka menidakkan ibu. Pasal apa? Tak nak duduk dengan ibu. Kenapa? Ibu suruh sembahyang, ayah tak suruh. Tak suka duduk dengan ibu sebab ibu ni leceh dah. Suka nak kena bangkit. Duduk dengan ayah. Ayah tak suruh. Dia tak nak sebut siapa, tapi kes ini dalam mahkamah menghadapi zaman di mana anak-anak, tentu tak nak cek ni, anak-anak yang umur 16, umur 15 ni, tentu tak nak cek pun apa dia punya pegangan akidah. Kita yang kita memang, dia ni Wahabi ke, Salafi ke, Halafi ke, Ahbab ke, tentu semua naik semua. Ustaz ni salah. Tak dahi dia tak boleh tu salah, kalah tu. Ustaz ni nama sekian, kita tak labelkan dia. Tuan-tuan, saya nak sebut kerajaan Abbasiyah jatuh disebabkan fanatik. Disebabkan dia sokong ustaz ni, dia tak suka ustaz ni, dia khilaf ini ramai, kan gaduh. Orang ni tangan tak ada, tak payah kat ambil, tangan dia tak ada. Tuan-tuan datang ke Malaysia, kena ikut Syafi'i. Dalam fatwa kalau kena ikut Syafi'i, ikutlah Syafi'i. Tetapi kebanyakan dalam muamalah sebagai contoh, kita tak ikut Syafi'i, kita berikut kepada Hanafi, Hanbali. Kenapa? Sebab lebih praktikal. Sebab tu orang yang selalu dia lantang bersuara, dia tidak masuk ke dalam arena yang sebenar. Bila dia masuk ke arena yang sebenar, akanlah hukum ni boleh jadi gini. Kerana ada rukhsah, kerana ada dalil-dalil yang lain, kerana ada pandangan-pandangan yang lain yang sepatutnya diterima. Memudahkan, bukan menyusahkan. Konsep ni semua orang tahu. Islam itu mudah, tetapi jangan dipermudah-mudahkan. Di Malaysia kita Syafi'i, baca kunut, ada hujah, ada dalil, kelas, itu isu lama. Apa nak buka balik perlu baca kunut, komen pula ulama-ulama dulu. Imam Bukhari setiap kali menulis hadis akan dimulai dengan salat sunat 2 rakaat. Berapa ramai yang dia tulis tesis walaupun perenggan salat sunat tak taubat dulu. Berapa ramai yang lepas dia bercakap dia sembahyang taubat, takut cakap kata-kata dia ada salah. Lepas tu saya kata, kita tidak melahirkan tokoh yang berakhlak. Suka saya akhiri tazkirah Jumaat ini dengan bila mana dalam hadis Dr. Miri mengatakan, "Man talaba al-'ilm liyujadiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw yasrifu wujuhan nas ilayhi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa-siapa yang belajar mengaji kerana mahu menyaingi para alim ulama, atau dia belajar kerana tidak mahu dipanggil mulut sufaha, atau dia belajar supaya bila dia bercakap, bila dia berkata-kata, supaya manusia semua pandang pada dia. Ketiga-tiga ciri orang yang belajar, orang yang mengaji, tak kisahlah sampai tahap mana dia belajar sekalipun, falyatabawwa maq'adahu minan nar, ada tempat dia dalam neraka. Sebab tu hadis yang biasa kita dengar bila Nabi bagi ingat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa bohong guna nama Nabi dengan sengaja, muta'ammidan, sengaja,
apa blog sekalipun sekali, saya tengoklah, saya tak sebut. Tapi bila buka ni, orang dah terang dah ada susul dari hadis yang lain yang ni sahih. Dia tentang juga, oh perawi ni masalah, perawi ni masalah. Tapi apa yang awak cari sebenarnya? Awak cari gaduh ke? Awak cari baik ke? Awak cari sejahtera? Sebab tu kita ni zaman 2016, makin ujung-ujung ni, kita cari kawan, kita tak cari kawan. Kita nak bersatu padu sebab kerja-kerja Islam ni masih banyak dan perlu dibereskan. Kalau di bumi kita sendiri belum kesemuanya menerima hidayah Islam, macam saya sebut di tempat orang asli tu, kalau padri-padri mereka sanggup naik motor scrambler, sanggup jalan kaki naik bukit, naik gunung, bawa mobil, bagi hadiah percuma dan sebagainya untuk attract, tarik orang-orang sana masuk agama mereka 2 kali seminggu. Pendakwah Islam 1 kali 1 bulan ataupun 1 kali 1 minggu hari Jumaat, yang mana nak ajak sembahyang Jumaat bayar RM5. Jati diri dulu. Maka kita jawab soalan ini. Saya dah lontarkan, saya dah bagi tahu. Mudah-mudahan ada hati-hati kita yang berfikir lebih baik kita tinggalkan buruk ini, cari yang usul. Kita nak sampaikan hidayah ke seluruh manusia, ke seluruh alam, rahmatan lil alamin. Tuan yang rahmatan Allah sekalian. Jadi saya berhenti setakat ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hati kita. Saya mohon maaf sedikit kasar bahasa dan sebagainya. Saya bukan nak cakap pandai, tapi saya bercakap dari hati saya. Semoga sampai ke hati tuan-tuan. Saya melihat daripada pengalaman saya dan juga kiri kanan saya, mereka lebihkan isu-isu yang itu berbanding isu yang ada. Kalau yang isu yang kiri kanan atas bawah itu memang takkan selesai sampai ke kiamat. Tak ada selesai. Carilah isu-isu yang usul, yang asasnya, yang sepatutnya semua orang boleh laksanakan. Saya ingin istakan, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan perbaikan diri kita ini dari masa ke masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qina fid-din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah